Okey. So, kita telah selesai untuk hasil pembelajaran yang pertama. Sekarang kita akan tengok hasil pembelajaran yang kedua, iaitu menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent diberi. Tadi kita bekerja secara kehadapan. Diberi sinus, kita cari. Salah. Sekarang kita patah balik. Tadi dia bagi sudut untuk sinus, kosinus dan tangent. Kita dapat nilai. Sekarang ini dia bagi nilai. Dia minta kita cari sudut. Kita berpatah balik ke belakang. So, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif. Yang kedua, tentukan sudut sepadan ataupun sudut rujukan alfa. Okay? Dan yang terakhir, kita hitung sudut berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okay? Yang ketiga ini awak mesti ambil perhatian sebab nanti jawapan yang awak dapat itu adalah jawapan untuk sudut rujukan. Okay? So, macam mana kita nak cari sudut ikut sukuan? Lepas ini kita akan tengok. Okey, contoh 6 muka surat 181. Okey, contoh 1. Diberi sinus sin theta sama dengan sifar 0.6157 dan theta di antara sifar darjah sehingga 360 darjah. Hitung nilai theta. Soalan ini dia minta hitung nilai theta. Ingat 3 langkah kita tadi. Yang pertama, kita mesti tentukan sukuan berdasarkan tanda. So, sekarang ini sinus theta. Tanda kita dekat sini, cikgu, dia tak ada tanda. So, bila tidak ada tanda macam ini, dia adalah positif. Okay, so bila tidak ada tanda, dia sebenarnya positif. Langkah yang kedua, tentukan sudut rujukan. Macam mana nak cari tentukan sudut rujukan? So, dekat sini, kita dah dapat dia positif tadi kan? So, sinus kalau positif, dia dekat mana? Saya suka teh kosong. So, saya semua positif, suka sinus positif. Maksudnya, jawapan awak nanti berada dalam sukuan 1 dan berada dalam sukuan 2. Okey, ini kita masih menentukan sukuan. Langkah yang kedua, barulah masuk langkah yang kedua, menentukan sudut rujukan. Okey, so macam mana nak cari theta ini? Senang. Yang ini awak dah belajar masa tingkatan 3 dulu. So, untuk cari theta, awak inversekan dia. So, dapatlah sinus kuasa negatif 1 ataupun inverse sinus. Sifar 0.6157. Tekan sahaja shift, kemudian sin. Pastikan mod calculator dalam mod degree ataupun huruf D. Okay, so bila tekan calculator, kita dapat 38 darjah. So, inilah kita punya sudut rujukan. Okay, ini bukan jawapan akhir. Ini adalah sudut rujukan. So, sudut rujukan kita tengok. Kita tadi ada 2 sukuan kan? Sukuan 1 dan sukuan 2. So, kita tengok dekat sukuan 1. Mana tempat 38 darjah? Dekat situ. Sebab dekat sukuan 1, 38 darjah. Perlu ke tidak tolak atau tambah atau apa-apa? Tak perlu. Sebab sudut kita ada dekat sini. 38 darjah. Okay, so selesai. Sukuan 1 selesai. Sekarang kita tengok pula dekat sukuan 2. So, untuk sukuan 2, 38 darjah, kita mesti sukat daripada paksi X. Kan sudut rujukan kita tadi dia dekat dengan paksi X. So, 38 darjah kita dekat sini 38 darjah kita. So, bila kita dapat sini 38, kita nak cari sudut yang besar ini. Okay, macam mana nak cari sudut yang besar ini? Sama juga macam yang kita buat dekat yang tadi. Contoh 5 tadi. So, 180 darjah tolak 38, dapatlah 142 darjah. So, dapatlah sudut yang besar ini adalah 142 darjah. Maka,
jawapan akhir kita adalah theta sama dengan 38 darjah atau 142 darjah. Jangan guna dan. Guna atau. Okey. Itu adalah contoh 1. Contoh 1. Sekarang kita tengok contoh 2. Diberi cos theta sama dengan negatif 0.4226 dan theta adalah di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Hitung nilai theta. Kita masih guna 3 step tadi. Yang pertama, tentukan sukuan berdasarkan tanda. So, sekarang ini kita dapat tanda negatif. So, kita nak cari. Saya suka teh kosong. So, mana adalah cos negatif? So, sukuan 1 semua positif. So, cos tidak berada dekat sini. Sukuan 2 suka. So, sinus yang positif. So, bila sinus positif, dekat sinilah kita punya kosinus yang negatif. Sukuan 3, teh. Teh tangent positif. So, maksudnya dekat sini, kosinus kita negatif. Dan yang keempat, kosong. K, kosinus yang positif. So, dekat sini bukan yang kita nak. Kenapa dekat sini? Walaupun dekat sini adalah kosinus. Kan? Tapi soalan minta kosinus negatif. Dekat sini kosinus positif. So, kita tak nak yang ini. Yang kita nak adalah dekat sukuan 2 dan sukuan 3. Okay, settle. Langkah 1. Langkah 2, kita cari sudut rujukan. So, kita songsangkan sahaja inverse cos. Tekan shift. Cos 0.4226. Tanda negatif ini kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Sebab tanda negatif ini sebenarnya menandakan di mana sudut itu berada. Sukuan 1 kah? Sukuan 2 kah? Sukuan 3 kah? Sukuan 4 kah? Itu maksud tanda negatif ini. Sebab itu dalam pengiraan dekat sini tanda negatif kita tidak masukkan. So, bila kita tidak masukkan, kita dapatlah sudut rujukan kita 65 darjah. Okay, settle untuk yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kita cari sudut yang kita nak pada sukuan 2. So, lakarkan sahaja pada sukuan 2, 65 darjah adalah yang dekat dengan paksi X. Ini adalah kita punya sudut rujukan yang dekat dengan paksi X. So, yang kita nak cari adalah sudut besar ini. Ini adalah theta kita, okey? Ini adalah theta kita. So, untuk mendapatkan theta 180 darjah tolak 65 darjah sama dengan 115 darjah. Okey, dapatlah theta kita 115 darjah untuk sukuan 2. Seterusnya, sukuan 3. So, sukuan 3 dekat sini. Mana 65 darjah? 65 darjah kita adalah yang kecil ini. Yang dekat dengan paksi X. Itu adalah kita punya sukuan 3. Alfa ataupun sudut rujukan kita. Okey. Macam mana kita nak cari theta ataupun sudut semua ini? So, 180 darjah tambah 65. Sebab yang besar ini adalah 180 darjah. Tambah dengan 65, dapatlah 245. So, untuk sukuan dan 3 sahaja kita cari ya. So, dapatlah jawapan theta sama dengan 115 darjah atau 245 darjah. Okay, settle. Langkah dia sama, lebih kurang sama dengan yang kita buat di awal-awal tadi. Cuma yang dekat sini kita ada ekstra sikit langkahnya. Kita perlu berpatah balik. Kita tengok dia punya simbol positif atau negatif. So, di mana nilai positif atau negatif itu? Lepas itu, kita cari dia punya sudut rujukan. Barulah kita cari theta ataupun sudut sebenarnya. Okay, kita tengok contoh yang terakhir. So, diberi tangent theta sama dengan negatif 1.4826 dan theta adalah di antara 0 darjah sehingga 360
darjah. Hitung nilai theta. So, tanda kita dekat sini adalah tanda negatif. Kita tentukan dia dekat sukuan mana berdasarkan tanda. So, bila tanda negatif, saya suka T kosong. Dekat sukuan 1, S, semua positif. So, maksudnya dia bukan berada dekat sukuan 1. So, untuk sukuan 2, suka. So, sinus yang positif. So, maksudnya tangent negatif dekat sini. Sukuan 3, T. T. So, tangent positif. So, maksudnya kita tak nak dekat sukuan 3. Sebab soalan bagi negatif. Dan sukuan yang keempat, kosong. Huruf K. So, kosinus yang positif. Maknanya sinus dan tangent dekat sini negatif. So, ini yang kita nak. So, kita dapat sukuan 2 dan sukuan 4. Okay, settle langkah 1. Langkah seterusnya, kita cari sudut rujukan. So, untuk cari sudut rujukan, theta sama dengan inverse tangent ataupun tangent kuasa negatif 1. Tanda negatif ini jangan tulis dekat depan ini, nampak tidak ada tanda negatif. Tanda negatif itu tadi saya cakap menandakan sukuan sahaja. Okay, so kita tidak masukkan tanda negatif. So, tangent negatif 1, 1.4826, dapatlah nilai kita punya theta 56 darjah. Ini adalah kita punya sudut rujukan. Okay, jangan keliru walaupun dekat sini dia guna theta. Yang kita dapat ini bukan jawapan akhir. Yang kita dapat ini adalah sudut rujukan. Okay, so kita dapat sukuan 2. So, sukuan 2 berada dekat sini. Okay, sudut rujukan kita 56 darjah dekat dengan paksi X. Yang kecil ini adalah 56 darjah. Yang kita nak cari adalah sudut sebenar, iaitu sudut yang besar ini. So, untuk cari sudut yang besar ini, garis lurus kita semua ini adalah 180 darjah. So, 180 darjah tolak 56 darjah. Sebab kita tak nak yang ini, so dapatlah 124 darjah. Okay, seterusnya sukuan 4. So, untuk sukuan 4, kita lakarkan sahaja. Dia macam itu. So, dia dekat sini 56 darjah. Okay, adalah kita punya sudut rujukan. Dan sudut rujukan kita dekat dengan paksi X. Okay, bukan yang ini. Itu kesilapan yang biasa pelajar buat. Bukan yang ini. Sudut rujukan kita adalah yang dekat dengan paksi X. So, yang ini. Dia mencangkum dekat paksi X. So, macam mana kita nak cari sudut yang besar ini? So, semua 360 darjah tolak 56. Kita tak nak yang ini. So, dapatlah yang belakang ini bakinya 304 darjah. Maka, jawapan akhir kita ialah theta sama dengan 124 darjah atau 304 darjah. Guna atau. Okay? Jangan guna dan. Risau nanti tidak diterima. Kalau awak tak nak atau awak letak koma pun boleh. Okay? So, settle. Kita tengok kesimpulan. So, kesimpulan yang pertama menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 berdasarkan sudut sepadan. Sudut sepadan ini adalah kita punya sudut rujukan tadi. Okay, sudut rujukan kita adalah alfa. So, apa langkah dia? Yang pertama, awak tentukan dulu sudut rujukan ataupun alfa. Dan yang seterusnya, menentukan tanda positif atau negatif bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Yang saya suka T kosong. So, saya sukuan 1 semua positif. Suka sukuan 2 sinus positif. Maksudnya kosinus dan tangent negatif. Sukuan 3 T. Tangent yang positif. So, maksudnya sinus, kosinus negatif. Dan kosong. Sukuan 4. Kosinus positif. So, sinus, tangent negatif. Okay, saya suka T kosong. Dari zaman saya sekolah menengah dulu, cikgu saya ajar macam itu. Kalau nak guna dalam bahasa Inggeris pun boleh. Add sugar to coffee. Add all sugar
S, sinus. 2, tangent. Coffee, C, cosinus. Add sugar to coffee pun boleh juga. Dan yang kedua, menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent diberi. So yang ini tadi kita berpatah balik. Kalau yang ini tadi dia ke hadapan, sekarang yang kedua ini dia patah balik. So untuk patah balik dia banyak sikit kerja dia. Yang pertama kita tentukan sukuan berdasarkan tanda positif dan negatif. Sebab itu awak mesti ingat saya suka teh kosong itu. Walaupun saya tahu ada beberapa orang tak minat teh kosong, tapi nak tak nak, perlu hafal. Okay. Seterusnya, tentukan sudut sepadan ataupun sudut rujukan. Okay. Dan yang terakhir, hitung sudut berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okay. So, untuk latihan, dekat sini saya bagi latihan PBD. Ada 3. Dia nampak macam banyak tetapi langkah kerja dia pendek dan semuanya macam hampir sama. Latih kendiri 6.1b muka surat 180. So saya bagi soalan 1 A, D dan G. Yang kedua, latih kendiri 6.1c muka surat 180. Soalan 1 juga saya bagi A dan D. Yang untuk 6.1c ini adalah sudut-sudut khas. So untuk sudut khas awak boleh tengok nota. Okay, nanti bila kita macam dah buka bersemuka, nanti saya ajar macam mana cara nak mengingat. Senang. 1, 2, 3, 1, 2, 3 aja. Okay. Dan yang ketiga, latih kendiri 6.1D muka surat 182. Soalan 1 A, D, G. Macam biasa, hantar pada atau sebelum hari Rabu 11.59 malam. Muat naik di Google Classroom gambar penyelesaian sebagai rekod PBD. Okay, kalau awak ada masalah untuk upload, awak buat, kemudian awak tinggal saja dalam buku, nanti bila buka sekolah, saya tengok. Pastikan ada. Okay. So, kalau awak tidak dapat upload, pastikan awak buat. Okay, so itu sahaja kelas kita pada hari ini. So, saya harap usaha kecil kita pada hari ini memberikan hasil. Okay, terima kasih dan semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.